Muslimin muslimat, muslimin tu memang disebut biasa, kadang muslimin tapi tak ada pula muslimin kan ya. Kok ada yang pregnant muslimin dalam perut tu. Anggap je lah macam tu kan. Kalau kita tengok ayat-ayat pasal iman, banyak sangat ayat bercakap pasal iman akan ada infak. Bercakap pasal taqwa, bercakap pasal muttaqin, nanti akan ada tentang harta, pengurusan harta. Daripada ayat yang awal lagi, daripada alif lam mim. Sambung. Zalikal kitabu la raiba fih. Lagi. Jumpa tak ayat infak? Wa mimma yunfiqun. Ayat tu menceritakan tentang golongan apa? Bertakwa kepada Allah. Tengok dalam surah As-Sajadah. Ya, Ustaz percaya kalau masih at-taqwa pun baca surah As-Sajadah kan, subuh-subuh kan, ya. Tengok surah As-Sajadah. Ini gambaran manusia yang Allah berikan kemuliaan akhirat besok. Akhirat besok, sahabat-sahabat semua, ketika mana manusia dikumpulkan, akan ada suara yang menyeru seperti ini. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Sambung. Tak sampai lagi. Tak jumpa. Tengok cara buka tu dah sampai dah kan ya. Mana muka surat berapa? Ustazah pun jadi lupa dah. Berapa? 415. Saja suruh buka-buka ayat Quran ni supaya tak ngantuk. Jadi ada aktiviti kan? 415. Ayat yang ke-16. Baca sama-sama ya, kita baca sama. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Masya Allah, ada je bab harta tu. Ada je. Ini adalah golongan yang nanti akan diseru dekat padang mahsyar, golongan yang awal dibagi masuk syurga. Tak ada nak hisap-hisap berat-berat dah. Iaitu golongan yang menepati ciri ini. Apa ciri dia? Iaitu golongan masa dekat dunia dulu, lambung dia jauh daripada tempat tidur. Mereka ni orang yang seperti apa? Iaitu orang-orang ahli tahajud, qiyamul lail. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Pada waktu malam dia menyeru Allah dengan rasa takut dan tamak kepada mengharapkan rahmat, keampunan dan apa jua yang ada di sisi Allah. Tapi jangan lupakan syarat lagi satu yang belakang tu, apa dia? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan daripada apa yang kami rezekikan, dia menafkahkan dengan jalan yang Allah redai. Masya Allah, muslimin muslimat sekalian. Ya, Nabi pun sebut antara benda yang Nabi takut kepada umat ini, terutama umat di akhir zaman, adalah ketika mana diluaskan hartanya, rezekinya, tetapi tidak dapat diuruskan dengan sebaiknya. Pernah ada satu kisah tu, tuan-puan sekalian, masa tu dekat Madinah. Ustazah tak ingat nama sahabat yang baru balik daripada satu tempat, dihantar oleh Nabi SAW ke tempat tersebut, dan kemudian sahabat tu balik membawa banyak harta. Maknanya diikat dengan berunta-unta lah, berpuluh-puluh lah unta ikat dengan harta-harta bawa balik.
Ya, ada kisahnya sahabat tu kenapa dia bawa balik dengan harta-harta tu. Jadi berita sahabat itu nak balik masuk ke Madinah dengan harta yang banyak, sampai dah sebab dah ada orang lalu lalang yang bagi tahu, dah jumpa kat sekian-sekian. Dia dengan harta yang sangat banyak bawa, dan dikhabarkan dia mulai masuk ke Madinah ketika itu pada waktu hampir masuknya solat subuh. Masa tu tuan-puan sekalian, Nabi rasa bimbang. Kalau masa solat subuh ini jamaah tidak penuh. Sebab semua orang tahu sahabat tu datang bawa masuk harta yang boleh dibagi-bagikan. Bimbang, subuh pagi ni tak penuh ni sebab ada yang bawa harta masuk. Tapi Masya Allah tuan-puan sekalian, orang-orang Ansar, ya, orang-orang yang bersama Nabi, orang-orang Muhajirin yang telah Nabi persaudarakan, memenuhi saf salat subuh. Dan Nabi sungguh gembira melihat mereka. Mereka tidak tertawan, tidak terpesona pun dengan harta yang dibawa balik. Nabi sampai tengok ni, kalau tak penuh saf ni, nampak sangatlah macam mana harta ni boleh menyebabkan ya golongan-golongan ini maknanya terpesona. Masya Allah muslimin muslimat sekalian, ya, kita ulas sikit. Dalam ayat ini, wa anfiqu mimma ja'alakum, Allah jadikan kita ni sebagai pengurus, pemegang amanah harta ni. Ustazah kan, tuan-puan sekalian, ini adalah muhasabah kepada kita semua, ya, kita semua. Kadang-kadang tak ada orang datang seorang-seorang nak muhasabah kita macam ni. Betul tak tuan-puan? Tak ada orang datang seorang-seorang. Siapa nak datang? Datang kan marah, kita marah pula kan, ya. Jadi kadang-kadang muhasabah ni elok juga bentuk umum macam ni. Masing-masing ambil seorang sikit. Ustazah ambil bahagian ustazah, kita semua ambil bahagian kita masing-masing dalam bab menguruskan harta. Betul tuan-puan, kita adalah pemegang amanah. Cuba bayangkan macam ni je. Bila dekat organisasi kita ataupun syarikat kita, tempat kerja kita kan, kita kerja kat mana-mana, kita diberikan dana. Ya, diberikan dana. Ustazah ambil contoh, macam ustazah baru dapat grant penyelidikan, ya, kurang lebih 51,000 kalau tak silap. 51,000 tu bukan kad ustazah. Ya, kan yang bekerja universiti tahulah. 51,000 tu memang bunyi macam kita dapat grant, tapi kita menguruskan bagaimana digunakan sebaik-baiknya 51,000 tu. Katalah ustazah nak beli pen, ustazah kena bawa datang bil, tuan-tuan. Ustazah kena bawa datang bil. Kalau tak boleh claim, tak boleh keluar. Katalah ustazah nak beli laptop, bil yang Ustazah tunjuk laptop Ustazah kata nak beli 4,500, akan ada jawatan kuasa yang menilai dan melihat kenapa laptop terlalu mahal. Sedangkan ada paras yang sederhana, yang ramai orang miliki yang sederhana, boleh juga, bagus juga, ditolak dan disuruh cari yang munasabah pada harganya. Masya Allah. Kalau ustazah minta, mohon nak keluar lebih daripada 5,000, jawatan kuasa yang menilai dah masuk jawatan kuasa yang lain, bukan jawatan kuasa yang sama, masuk pada satu level yang lain untuk menilai pengeluaran, penggunaan 5,000 ke atas. Andai kata tiba-tiba ustazah claim 10,000, kononnya bayar tu bayar ni, langsung ustazah boleh disiasat. Kenapa? Sebab dilihat sebagai orang yang tidak berhemah, tidak ada perancangan dalam menguruskan geran amanah ummah, amanah masyarakat yang dinamakan sebagai dana geran penyelidikan tadi. Nampak tuan-puan? Betapa halusnya audit di atas dunia ini. Bagaimana audit di mahkamah Allah Azza wa Jalla nanti. Itu je Ustaz fikir bila masuk bab pengurusan keuangan geran masa tu. Terfikir la ilaha illallah. Ya. Kat dunia dah minta justifikasi tuan-puan. Andai katalah kita beli tu beli ni, kita kena berdepan dengan jawatan kuasa yang nak mendengar justifikasi kita. Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa tak begini? Kalau depan manusia pun justifikasi, ya payah pula bercakap ni. Ya, depan manusia pun justifikasi kita tak laku, apatah lagi di hadapan Allah. Nampak tak tuan-puan?
Jadi Tuhan, Allah bukan bagi kita 50,000. Allah bagi kita terlampau banyak dah. Mana datangnya, macam mana makainya, macam mana mengurusnya, apa justifikasinya. Dan di saat itu mulut tidak boleh bercakap lagi. Yang bercakap adalah tangan kita, kaki kita. Kita kemanakan duit-duit tu? Dan cara mana kita mendapatkannya? Allahu Akbar. Patutlah kita diajar untuk berdoa. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, auditlah aku audit yang mudah-mudah. Ya Allah, hisablah aku hisab yang mudah-mudah. Kalau Allah hisab teliti, berat kita tuan, berat. Setara hisab audit manusia kat dunia pun penat. Kami kalau datang audit tak kisahlah audit apa, beku cuti dibekukan. Nak menguruskan tu bila ada datang panel audit. Akhirat macam mana tuan-puan? Apa kita nak jawab di hadapan Allah? Boleh ke tangan kaki kita ni berkompromi dengan kita saat lidah kita ditutup, dikekang daripada bercakap oleh Allah Azza wa Jalla?